Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan Imam yang saya kasihi, ahli jawatan kuasa surau, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita Allah Subhanahu wa taala dipertemukan lagi. Lama kita rehat ni, sebulan ya, tak berjumpa dengan tuan-tuan. Rindu kita. Kita dah habis, dah tenang dah. Kalau setengah tempat dulu saya pergi redup ya. Banyak benda di atas. Sekarang dah tak ada dah. Alhamdulillah dah selesai ya, hiruk pikuk ataupun suasana pilihan raya, dan kita telah sama-sama, dan saya yakin tuan-tuan sama-sama mengharungi dengan berbagai dugaan dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran kepada kita, berikan sentiasa kita ni dalam keadaan teguh kuat di dalam agama. Itu pentinglah tuan-tuan. Baiklah, kita terus sambung. Kita tinggalkan kisah itu, sambung ayat 100 surah Al-Imran, ayat 100, 101 dan 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebahagian dari orang-orang yang diberikan kitab, nescaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. Bagaimanakah kamu sampai menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kamu? Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah Subhanahu wa taala mempersatukan hati kamu, lalu menjadilah kamu kerana nikmat Allah Ta'ala tadi bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang api neraka, lalu Allah Ta'ala menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya
kepada kamu agar kamu mendapat petunjuk. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini pada permulaan ayat yang pertama 100 jangkaan 101 Allah Taala menegaskan kepada kita bahawa manusia ini, kalau kita lihat dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sendiri, asalnya beriman, dah percaya dengan Nabi dah. Tapi kadang-kadang tidak mustahil, ya. Sebab itu kita selalu minta ketetapan hati daripada Allah Ta'ala supaya kita istiqamah, tetap dalam agama ini. Jangan jadikan hati kita ini bolak-balik. Ada dugaan yang datang, jangan sampai hati kita ini lari daripada agama ataupun tinggalkan agama. Sebagaimana sejarah yang kita tahu, apabila sebelum ini ramai pengikut-pengikut Nabi yang berimanlah, tetapi hanya dengan satu dugaan Allah Subhanahu Wa Taala beri, iaitu peristiwa Isra Mi'raj contohnya lah, ya. Balik Isra Mi'raj, ramai ada yang murtad. Padahal Nabi ada situ. Nabi dah bagi tahu itu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala ni nak buat apa sahaja pun boleh, ya. Sama ada hatta nak menjatuhkan tuan-tuan daripada kekuasaan pun itu hak Allah Ta'ala. Jadi kita tak perlulah sibuk ataupun rasa nak ketuk kepala ke, nak menangis dan kegagalan dan kejayaan yang Allah Ta'ala kata itu adalah apabila kita perjuangkan agama dia. Kalah menang itu bukan hak kita. Itu kita ingat kembali. Sebab ada kawan-kawan ni, tak kira lah mana-mana kau bila kalah, menangis. Nangis tuan. Saya macam tak percaya. Rupanya kuat betul orang ni. Nampak slow, bila kalah boleh menangis pakcik. Itu pemata saya. Termasuklah kawan-kawan yang mereka betul-betul cukup mengharapkan. Contoh yang kontraktor ni, menangis, lagi menangis. Dulu menangis juga, kali ni lagi galak nangis. Apa pula macam ni? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Baca selalu ayat tu lepas sembahyang. Hayatilah ayat tu. Katakanlah, Allah Ta'ala itu raja. Malikal mulk, raja bagi kerajaan yang ada ni. Maksud Allah Ta'ala lah yang maha hebat, tuan-tuan. Kekuasaan sebenar di tangan Allah. Tu'til mulka man tasha, dia boleh bagi siapa yang dia nak. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Dia boleh hinakan kamu, dia boleh angkat kamu, dia boleh robah hati musuh-musuh Islam, dia boleh robah hati siapa saja untuk menangkan sama ada yang benar ataupun yang salah. Pertolongan Allah Ta'ala ni datang sebagaimana Ibn Taymiyah sebut, hatta kepada manusia yang kafir pun Allah Ta'ala boleh ubah, Allah Ta'ala boleh bagi bantuan. Apa kata Ibn Taymiyah dalam Al-Hisbah, mengatakan, dia kata, innallaha yansuru daulatan adilatan wa in kanat kafiratan. Allah Ta'ala akan tolong satu daulah, satu kerajaan kafir yang adil, walaupun pemerintahnya kafir. Nampak, kerana keadilan tadi. Keadilan dia akan meratai ataupun tidak ada puak ataupun manusia-manusia yang teraniaya. Itu penting itu dalam keadilan ini. Ini dikatakan kebajikan dan sebagainya. Wala yansurullah, Allah Ta'ala tak tolong daulatan zalimatan, negara ataupun kerajaan yang zalim, wa in kanat mu'minatan, walaupun kerajaan itu kerajaan orang Islam, orang yang beriman. Tapi kalau kamu perangai zalim, kamu kufur, maka Allah Ta'ala tak akan tolong kamu. Dan bantuan Allah Ta'ala itu macam-macam. Sebab itu antara doa yang perlu sangat, terutama tuan-tuan pada pejuang-pejuang pendukung agama ni, Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum. Pecah belahkan jamaah mereka, maknanya musuh tadi.
Allah Ta'ala boleh buat, tuan-tuan, jangan bimbang. Fafarriq jam'ahum, pecahkan. Ya, macam mana saya cerita dahulu, Nabi berdoa kepada Raja Parsi. Untuk Raja Parsi, yang Nabi hantar manifesto. Nabi hantar manifesto. Tapi bukanlah dia kata air percuma dah. Nabi tak sebut. Tapi Nabi sebut apa? Agama Islam ni manifesto besar Nabi kepada Raja Parsi. Berimanlah, aslim taslam, Islamlah kamu, nescaya kamu selamat. Maksudnya ikut cara Nabi lah. Apa yang Nabi nak bawa ni, kamu akan selamat. Tapi Raja Parsi buat apa? Dia koyak terus tanpa dia membaca manifesto Nabi. Itu langkah biadab. Sebab tu tuan-tuan, dapat manifesto kena baca. Siapa bagi baca? Jangan depan orang bagi. Itu hak masing-masing, betul nak bagi. Tak ada salah pun dalam undang-undang. Dia bagi baca. Jangan koyak. Raja Parsi punya biadab, dia koyak-koyak, kecil-kecil, dia remuk, dia baling depan Huzafah. Huzafah balik mengadu kepada Nabi SAW. Nabi berdoa. Ini dia. Antara isi kandungannya bermakna apa? Wa farriq jam'ahum, pecah belahkanlah organisasi Raja Parsi itu. Maka berpecah belah, jadi daerah-daerah yang kecil. Akhirnya Islam mudah menakluki Raja Parsi ataupun kerajaan tersebut, tuan-tuan. Ini penting. Kita bagi orang bagi baca dulu. Ini tengok, BRIM naik 1000. Okeylah, bacalah dulu kan. Jangan terus koyak. Apa lagi? Dapat klinik percuma ke? Baca, tak apa. Bandingkan. Yang ni pula, air lagi 50 padu misalnya. Dulu 20 meter padu, 50 meter padu. Pendidikan percuma daripada sekolah rendah sampai mana? Universiti. Banyaklah. Bandingkan, tuan-tuan, compare. Barulah betul. Jangan kita buat langkah-langkah yang lari daripada konsep. Kalau di Malaysia ni sebuah negara demokrasi, kita buat cara kita sendiri tak boleh. Walaupun musuh, ya, itu kita kena ingat, itu adab. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala kata, heran, kenapa kamu boleh dulu sembahyang, sekarang tak sembahyang? Masuk ayat ni begini juga. Ada orang yang begitu. Ada orang yang daripada tak elok, dia berubah menjadi orang yang elok. Betul, taubat, Alhamdulillah. Tapi yang kadang-kadang ada yang macam mana? Daripada dah sembahyang, tengok cerita wali bersisya, bagaimana hebat dia. Wali Allah, daripada beribadat tapi boleh jadi kufur, tuan-tuan. Nampak? Itu semua pengajaran kepada kita. Jadi Allah Ta'ala tanya, kenapa boleh jadi begini? Ini Allah Ta'ala peli ni. Bukan Allah Ta'ala tak tahu. Tapi benda-benda dunia, persekitaran kita, nafsu kita, betul? Kepala dalam batu banyak besar ada. Itu pun selalu menjadi apa? Halangan-halangan untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala sambung ayat 101 tu. Allah Ta'ala pesan, oleh itu wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kuat-kuat, haqqa tuqatih, bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Apa makna haqqa tuqatih ini? Ibnu Abbas ni, Ibnu Mas'ud, apabila dia pernah ditanya, apakah dikatakan ittaqullaha haqqa tuqatih? Apa dia kata? Maknanya agar Allah Ta'ala itu ditaati sepenuhnya, tidak ditentang, diingat, disyukuri segala nikmat Allah Ta'ala. Tu maknanya apa? Dikatakan berpegang teguh haqqa tuqatih, takwa dengan sebenar-benar takwa, bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur kepada aku, Allah Ta'ala kata, aku akan la azidannakum, aku tambah nikmat aku kepada kamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, ingat, azabku terlalu keras, Allah Ta'ala kata. Jadi itu makna. Ada juga seperti Ali bin Abi Talha daripada Ibnu Mas'ud juga mengatakan bahawa yang dikatakan ittaqullaha haqqa tuqatih itu bermakna berjihad tanpa ada rasa takut, rasa gerun dengan dugaan ataupun musuh-musuh yang datang. Itu makna dia. Berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqullaha haqqa tuqatih.
Pak Khatib selalu berteranai dia, baca selalu ni, ittaqullah, betul tak? Ittaqullah, bertakwalah kamu pada Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Pegang betul-betul agama tu. Lepas tu ayat seterusnya disambung, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu, bila kamu ikatan kamu longgar tadi, dibimbangi apa? Maknanya ayat ni, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dibimbangi ikatan yang longgar, pegangan yang tak kuat tadi, kamu punya gayut yang tak kuat tadi, nanti kamu boleh jadi mati, kamu dalam mati sia-sia, betul? Kerana lari daripada kerangka ataupun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, Allah Ta'ala kata, wala tafarraqu, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah semuanya. Wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah, tuan-tuan. Apa dia yang dikatakan tali Allah ni? Maksudnya berpegang dengan tali Allah ni, maksudnya berpegang dengan agama Allah. Huwa hablullahil matin wa siratuhul mustaqim, iaitu tali Allah yang paling kuat dan jalannya yang apa? Yang lurus. Itulah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'tasimu bihablillah. Bila kamu pegang agama Allah Ta'ala ni kuat-kuat, kamu boleh menyelamatkan diri kamu, juga kamu boleh menyelamatkan orang lain. Kerana Islam ini, beramal dengan Islam ini, bukan manusia saja yang beramal itu sendiri mendapat faedah dia, tetapi binatang pun dapat, orang kafir pun dapat faedahnya, tuan-tuan. Dengan Islam ini, tengok bagaimana cantiknya Nabi SAW, dia bina negara Madinah, Daulah Islamiyah di Madinah. Bagaimana? Ayat ni pun kalau kita lihat asbabun nuzul dia, sababun nuzul dia adalah pertelingkahan di antara Aus, dua suku kaum yang besar ni di Madinah, orang asal Madinah ni, Aus dan Khazraj. Apabila orang Yahudi lihat ni, tuan-tuan, Aus dan Khazraj ni mula intim, mula baik, boleh pergi roti canai sama, lepas pergi kuliah ni boleh pergi medang sama. Orang Yahudi jealous, tuan-tuan. Maka dia hantar orang-orang dia untuk ingat, jadi batu api. Ni kerja Yahudi ataupun munafik ni. Dia kata, kau tak ingat ke 13 Mei dulu? Ini perangai Yahudi, tuan-tuan. Kau tak ingat ke peristiwa Bu'as? Peristiwa Bu'as, perang Bu'as, tuan-tuan. Aus dan Khazraj ni bergaduh sampai berbunuh-bunuh, tuan-tuan. Tapi bila mereka mula memupuk semangat apa tadi, berbaik-baik, kemesraan, ni golongan munafik datang, dihantar dia apa? Dia bagi ingat dulu. Kau tak ingat ke dulu makan ubi kayu? Kau tak ingat ke dulu makan gaplek, makan tewol? Semua ubi dah dimakan, tuan-tuan, daripada ubi. Kau ni nak baik ke? Kau tak ingat ke dulu punya kisah? Jangan main-main, dia kata. Dia hasut, tuan-tuan. Macam itulah orang Yahudi dia, orang munafik dia hasut siapa? Hasut Aus dan Khazraj. Akhirnya dia gaduh lagi. Gaduh lagi, tuan-tuan. Datang Nabi SAW, turun ayat ni menyebut wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Islam yang kita pegang kuat-kuat tadi, dia menjamin kesatuan umat. Ni formula Allah Ta'ala buat, dah tetapkan dalam Quran. Tuan-tuan carilah formula apa untuk kesatuan umat ni. Macam-macam slogan kita boleh buat, betul tak? 50 tahun lebih kita merdeka, hakikatnya orang Melayu tidak bersatu. Nak cari formula apa ni, Ustaz? Macam mana? Baliklah tengok Quran. Allah Ta'ala kata pegang agama dulu kuat-kuat. Jangan ambil untuk kepentingan kamu yang wa'tasimu bihablillah ni kamu tak baca. Kamu baca tu apa? Wahai orang Melayu, wala tafarraqu. Betul lah Quran. Baru baca dengan Ustaz Zaini. Betul tak YB cakap? Tapi tak baca yang awal baca. Wa'tasimu bihablillah tu tak baca. Wow tu ataf tu. Pada masa kamu berpegang sama dengan tali Allah, agama Allah, pada ketika itu kamu jangan berpecah belah. Ingat. Tapi bila ambil wala tafarraqu aja, itu dia panduan dia, jangan berpecah belah. Sampai akan jumpa 8 orang jumpa saya.
Ni kisah baru 2 minggu sebelum pilihan raya. Ni seronok ni tu. Tapi dia tak pukul aku, alhamdulillah. Kecut juga aku tengok. Datang ustaz nak jumpa. Saya lepas kuliah di Batu Laut. Jumpa. Dia kata ni nak ada hal sikit ustaz. Saya pun jumpalah. Ustaz, marilah kita bersatu. Seronok dia dengar ni. Bersatu okey. Sebab saya bagi baru kuliah pasal kesatuan umat. Tapi dia datang lambat tu masalah itu. Dia dengar wala tafarraqu je kayaknya. Yang waqtasimu bihamdillah dia tak dengar. Tuan-tuan, ustaz, tengok ni ustaz, orang Melayu dah berpecah, dia kata. Tunggu tuan-tuan. Tengok ustaz, kalimah Allah dihina. Macam-macam dia bagi. Saya kata, apa dasar kamu ajak saya nak bersatu ni? Orang Melayu ustaz. Kita orang Melayu. Nampak? Kita mesti atas dasar apa? Atas dasar orang Melayu. Saya kata no, tak boleh. Lari. Haram kita tolak ni tuan-tuan. Cara, formula Allah Ta'ala beri. Dan dalam surah Al-Hujurat ayat 13, betul tak? Formula cukup jelas Allah Ta'ala sebut. Saya bacakan kepada mereka. Ustaz, kami tak Islam ke? Sudah jawab gitu pula. Aku kata, kamu bukan tak Islam, tapi tak Islam tu macam itu, saya kata. Yang angkat kaki, ya sudahlah, tak apalah ustaz. Tak boleh lah, tak apa. Itu ustaz-ustaz punya, saya punya cara. Gitu tuan-tuan. Kepala dalam batu banyak besar dah. Saya kata. Ini saya kata, ini Quran saya kata ni. Bukan mandai-mandai kepala otak saya. Yang kamu buat ni, yang kita buat sekarang ni, formula daripada otak kita, betul tak? Tak bersatu saya kata, hakikat ni. Makin jadi berdua, 3 pecah Melayu. Betul tuan-tuan? Itu realiti yang kita nak tengok. Formulanya macam mana? Farduhu ilallahi war rasul. Kembalikanlah kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Tengok Quran. Dalam surah Al-Hujurat saya kata, formulanya dah jelas. Selalu saya cakap, saya kata. Ya ayyuhan nas. Kalau ini ayat ni, ya ayyuhalladzina amanu, oi orang-orang yang beriman aja. Nampak? Orang yang beriman aja. Tak beriman tak masuk bu. Tapi ayat ni, kesatuan ummah ni, Islam ni faedahnya melangkaui orang yang agama Islam saja. Lebih dari itu, bangsa, siapa saja. Sebab itu Allah Ta'ala mulakan ayat ni dengan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Kafir ke kamu, Islam ke kamu, Melayu ke kamu, Cina ke kamu, India ke kamu. Allah Ta'ala kata apa? Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Kami jadikan kamu tu lelaki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Kami jadikan kamu ni berbangsa-bangsa. Yang aku cipta tu Cina tu aku cipta. Maknanya gitu. Nak faham tu ke? Tak faham-faham, payah ni. Dia ingat Cina tu lahir nak jadi Cina. Ni sampai bila saya cerita sampai ke peringkat boleh sampai syirik ni, saya kata. Lebih takut Cina daripada syirik tuan-tuan. Ni perangai masyarakat kita ni kadang-kadang. Lagi yang kitabnya tu TV je, tak tengok, tak ada punca lain. Itu jadi pegangan dia, kata. Masya Allah. Allah Ta'ala kata aku yang jadikan ni. Cina, India, Melayu. Bukan mereka tu nak dalam perut. Kami nak jadi Jawa. Lahir white Jawa. Dah ada tuan-tuan. Allah Ta'ala yang buat. Kalau nak cerita fakta saya boleh. Nak cerita sejarah, siapa yang bagi Cina duduk Malaysia? Boleh. Silakan. Kalau nak cuba. Tapi panggil TV1. Boleh. Kalau nak pekor sejarah, siapa bagi ni Cina? Siapa bagi sini India? Tapi kita tak nak ukit tu dulu dah lah. Dan kita ni orang Islam tuan-tuan. Itu manusia. Duduk ni tak kira apa bangsa. Jadi kita tak nak cerita yang tu dulu tak. Kalau dulu pun hujah pun dah cukup dah. Nak patahkan dah saya kata. Tapi kena ingat Allah Ta'ala kata, ni formula dia. Waj'alnakum syu'uban wa qabail. Kami jadikan kamu tu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Kami maknanya Allah. Orang ni seolah-olah apa? Yang Cina, India ni yang ada di Malaysia ni bukan Allah Ta'ala punya kerja. Seolah-olah gitu tuan-tuan. Allah tiupkan apa semangat perkauman, rasisme. Nampak? Bahaya ni. Ni kita tak dengar. Habis je pilihan raya, mula tiup semangat perkauman. Apa? Cina sokong Cina, tak boleh jadi ni perkauman. Melayu sokong Melayu, tak perkauman. Dia ingat Cina je. Melayu sokong Melayu. Ni tidak adil. Mentafsirkan begitu adil tuan-tuan. Tak boleh. Nabi tak pernah ajar begitu tuan-tuan. Bila hebatnya Sayyidina Umar, betul.
Ada dia kata, bila dia buka Palestin, Baitul Maqdis, dia kata, nampak kita ni jadi hebat sebab kita orang Arab. Tak. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, betul tak? Kami ni, kita ni satu kaum yang Allah Ta'ala muliakan kerana Islam, bukan kerana bangsa kita orang Arab. Siapa Salman Al-Farisi? Betul? Ada orang ada boleh jadi ketua, boleh jadi governor, MB boleh jadi, tahu tak? Padahal yang berkuasa asal di mana? Siapa orang? Orang Arab, daripada tanah Arab ni, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi melangkau tu Islam tu hebat begitu. Untuk apa Allah Ta'ala kata lita'arafu? Supaya apa? Supaya kamu ni berkenal-kenalan, berbaik-baik. Bukannya nak meniupkan semangat perkauman. Kita tak nak jadi bergaduh berbabalan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Tu jawapan dia. Tak kira kamu siapa, tak kira kamu siapa. Macam saya sebut tadi, ya, salah ke kalau orang Melayu ni suka Melayu, orang Cina sokong Cina? Salah ke dalam agama? Satu hari Nabi SAW didatangi oleh seorang sahabat. Ya Rasulullah, aminal asabiyyah ayyuhibbar rajulu qaumahu. Ya Rasulullah, adakah asabiyah, semangat perkauman ke ni? Apabila seorang lelaki ni dia cinta kepada bangsa dia, pada kaum dia. Rasulullah kata, la, tidak. Walakinnal asabiyata, tetapi yang dikatakan asabiyah tu apa? Ayyu'inar rajulu, dia tolong, orang lelaki tu dia tolong bangsa dia ala zulmi, dalam kezaliman. Bangsa dia buat tak elok, dia sokong juga, dia setuju. Kerana apa? Bangsa tak apa, yang kalau dia sokong biarlah, dia orang kita juga. Ni perkauman yang sesat, tak boleh. Artinya sayang ni tak salah, betul tak? Pada bangsa, itu fitrah manusia. Saya orang Jawa, saya sayang Jawa. Sampaikan nama aku, kalau nak cari internet, ujungnya Al-Jawi, orang Jawa tau. Begitu sekuat aku Jawa ni. Pergi mana aku tak malu, lantak orang nak kata apa, Husaini Al-Jawi. Itu akulah orang Jawa. Daud Patani, betul tak? Kitab dia, apa masalah? Imam Bukhari, Bukhara, bukan nama dia Bukhara. Bukhara tu tempat dia. Nampak? Dia kuat semangat tu. Sayang pada bangsa, sayang kepada tanah air. Sebab tu ulama kata hubbul watan minal iman. Sayangkan kepada tanah air ini sebagai daripada apa? Iman. Sebab tu saya kata saya tak setuju dulu kalau orang yang dilahat datu tu, tentera itu, dikatakan orang yang hanya mati syahid apa? Syahid apa? Dia kata keluar tu syahid dunia aja kan? Ataupun syahid aja? Tak. Saya kata orang yang mati di lahat datu tu adalah syahid dunia akhirat. Mempertahankan agama, mempertahankan negara tu kewajiban, tuan. Dia boleh samakan dengan dia orang di lahat datu tu mati macam orang mati lemas. Mati kena ta'un, mati sakit perut, itu ya syahid dunia atau syahid akhirat dia. Takkan sama orang tu melawan musuh, berhadapan dengan musuh. Jangan bagi lemah semangat orang pula. Apa tak bagi pun syahid dunia, bagi dia semangat. Semua orang nak jadi tentera kan. Nabi kata tak. Dan kita lihat, saya lihat sejarah, kalau tengok kitab-kitab dulu, betul? Daud, ada Al-Palimbani, orang Palimbang, kitab-kitab dulu semua begitu. Dia disebabkan kepada apa? Bangsa yang disayang ataupun keturunan dia, betul? Imam Syafi'i, nampak taksub dia dengan keturunan dia. Namanya bukan Syafi'i pun, tapi bukan Syafi'i Abdul, itu lain. Tapi Abdul kan? Ini Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, betul? Nampak cinta tak? Ya cinta. Tak pakai nama dia tak apa, pakai nama atuk aku, kerana sayangkan keturunan, tuan-tuan. Itu biasa. Sebab itu kita dah cerita kenapa Nabi ni berpindah, nak sangat dia berpindah dari mana? Kiblat menghadap Baitul Maqdis, menghadap ke Masjidil Haram, betul? Apa sebab? Ulama ada cerita. Antara sebabnya kerana Nabi sayang dengan orang Quraisy, bangsa dia, cinta dengan Mekah, tempat negeri dia, tanah lahir dia, tanah tumpah dia. Sehingga Nabi bila tuan-tuan nak berhijrah daripada Makkah ke Madinah, Nabi pernah berkata apa? Laula an akhraju qaumi, kalaulah wahai Makkah, dia kata, menitih air mata tuan-tuan nak tinggal Makkah ni.
Dia pandang, Nabi pandang Allah, kalau kita dibabai lah, selamat tinggal ya Allah. Laula an akhraju qaumi, kalau Allah tak kerana kaum aku ni halau, masakan tu ghair, aku tak akan tinggal selain kau ni aja wahai Makkah, dia kata. Nampak begitu sayangnya Nabi dengan tanah air dia. Banyak dah anak-anak begitu tuan-tuan. Tapi kita kenapa kita cuba nak tukarkan, alihkan. Ya, ketika Allah Ta'ala, ketika dia melihat Nabi SAW, betul, selalu taqallub, saya katakan, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Aku nampak, kami nampak engkau wahai Muhammad, taqalluba wajhika fis sama, selalu dongak kepala ke langit, tengok atas ni, taqallub, pandang bawah pandang atas. Nabi tak cakap, tak mulut tak ada, tapi dalam hati Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu bahawa Nabi nak supaya kiblat daripada Baitul Maqdis dipindahkan ke mana? Masjidil Haram. Kerana apa? Itu saya tadi dah sebut dah. Kerana cintanya Nabi dengan bangsa. Tapi Nabi cinta dengan orang Arab kaum dia, bukan disuruh dalam melakukan kesesatan, tak. Dia sayang bangsa dia, dia ajak bangsa dia kepada agama. Jadi kalau Melayu-Melayu ni, yang kuat semangat Melayu ni, sayang pada Melayu, tarik, ajak pada agama. Bukan tiupkan semangat perkauman. Ini bahaya ni. Ni kisah siapa biasanya menjadi batu api ni tuan-tuan? Ni orang-orang munafik. Orang munafik ni bahaya tuan-tuan. Dia gunakan agama kadang-kadang untuk memecah belahkan masyarakat, memecah belahkan agama. Ni taktik siapa? Taktik Abdullah bin Ubay bin Salul, juga taktik Abi Rabi', dua kepala bapak munafik ni zaman Nabi. Dia gunakan agama tuan-tuan. Abi Rabi' ni suka bersedekah, bagi duit ke orang. Jangan cakap itu, dia pengasas kepada terbinanya Masjid Dirar. Nampak? Munafik tu tuan-tuan, Abi Rabi' ni. Sebab tu jangan kamu kata kamu bina masjid, kamu boleh claim kamu tu negara Islam ada. Tak boleh. Thailand pun bina masjid, Singapura bina masjid, betul tak? Jangan hujah kamu kata tu ini negara Islam Ustaz, apa lagi nak? Ada perbankan Islam, apa lagi nak? Ada, begitu ada. Pergi tengok. Apa lagi? Ini Islam ada. Saya dah sebut dahulu. Fuqaha kata apa? Darul Islam apa? Daulah Islam. Darul Islam hiyallati nazalahal muslimun wa jarrat alaiha ahkamul Islam. Tu dia baru boleh claim, boleh kata ni negara Islam yang dipimpin, yang dikuasai oleh orang Islam dan terlaksana di dalamnya hukum Islam, baru boleh kata negara Islam. Begitu. Kalau kamu hujah kamu ada masjid, ada pejabat agama, perangai macam Abi Rabi'. Dia bina Masjid Dirar ni sebelah Masjid Quba tu. Nampak? Dekat aja. Macam sini ada surau, dia buat lagi surau kat sana tu. Dia kata apa? Surau yang ni memecah belah. Surau yang ini ada ceramah. Kami ya Rasulullah, kami akan dirikan sembahyang. Begitu sampai dia janji dengan Nabi. Dia buat tu. Sampaikan satu hari bila dah siap Masjid Dirar ini tuan-tuan, dia ajak Nabi rasmikan ataupun sembahyang. Orang mula-mula sembahyang di masjid itu. Nabi kata nanti dulu aku nak pergi ke Tabuk, aku balik nanti aku mampir, aku akan sembahyang di sini. Tak sempat tuan-tuan. Tak sempat Nabi sembahyang Masjid Dirar tu pun. Balik aja, belum sampai ke masjid itu turun wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala sebut dengan terang bahawa masjid itu masjid yang ada untuk, sebenarnya masjid itulah untuk memecah belahkan masyarakat. Masjid tuan-tuan, siapa yang buat? Golongan munafik, Abi Rabi'. Akhirnya Nabi arahkan sahabat bakar masjid itu. Bakar habis semua. Kerana yang buat tu tujuan untuk memecah belahkan masyarakat. Dah ada satu okey lah ni kan, Masjid Kota Warisan ni, surau ni. Tak sampai sampai sini je sembahyang pun. Bukan belakang nak belagak nak buat lagi. Tak cukup Ustaz, kami ni ramai. Tak boleh. Ini semua pemecah belah. Saya nampak dah tuan-tuan. Dulu saya dah sebut dah. Dah ada JKK, letak lagi JKKP. Tak bagus saya kata. Cuma sekarang tuan-tuan di Pekan tak rasa apa. Di kampung tempat saya, kami terpaksa jernihkan keadaan.
Sebab kami orang kampung, memang ada ideologi lain-lain kan, tapi nak jernihkan macam mana? Orang atas punya kelakuan ni, kita orang bawah ni jadi masalah. Nak kahwin jumpa aku, ucap aku. Nak minta duit lain, pergi jumpa dia. Betul, dari dua. Dulu satu, udahlah satu. Ini buat dua. Nanti yang nak minta rumah, pergi sana. Tak boleh sini. Dah belilah orang tu sana. Salah ya, pergi sana. Ini kerja ni tuan-tuan. Kami jernihkan macam mana? Sekarang kami jernihkan. Kami kata yang menepati akta tubuh kerajaan negeri adalah JKKKKKK. Banyak K tu kan. Dia dari dulu tu. Itu betul. Mereka undang-undang negeri dalam tubuh negeri. Itu dipanggil ketua kampung, saya kata. Yang JKKKKKP tu, yang P tu, saya kata apa? Itu jangan dipanggil ketua kampung, tetapi panggil dia pengerusi. JKKP, pengerusi. Jangan sebut dua-dua ketua kampung. Kalau dengar orang ketawa kita. Satu kampung ada dua ketua, bangang ni. Ada pengerusi Nazir dua. Surau pernah dengar tak? Nazir ada dua. Ni Nazir P satu, Nazir M. Tak ada tuan-tuan. Ini kena. Banyaklah perkara-perkara yang saya nampak. Cuba golongan-golongan ini nak memecah belahkan masyarakat ataupun bimbang sebenarnya. Bimbang kekuasaan, pengaruh dan sebagainya, yang mereka ingat dunia ni mereka boleh bawa ke lubang kubur mereka. Mereka tak ingat dosa pahala dan sebagainya tuan-tuan. Macam apa. Tapi alhamdulillah, suasana sekarang ni makin reda lah. Maksud saya apa? Orang mula nampak terima. Maksudnya dipanggil, dah biasa dah. Ini namanya pengerusi JKKP, yang ini ketua kampung. Begitu. Jadi masalah sekarang. Tuan-tuan, tapi Allah Ta'ala takdirkan tuan-tuan, anak Abi Rabi' ni Hanzalah. Hanazlah ke Hanzalah? Kalau Hanazlah tu Menteri Kewangan dua. Hanzalah Hanzalah bin apa? Abi Rabi'. Beriman dia, anak dia. Dua kepala munafik ni tuan-tuan. Abdullah bin Ubay bin Salul satu. Anak dia pun namanya Abdullah. Sebab dia ingat dia ni hero agaknya. Biar anak aku ni macam bapak ni, dinamakan Abdullah. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi anak dia beriman. Nabi sayang sungguh dengan anak Abdullah bin Ubay. Sampai satu hari bapaknya mati, Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay mati, munafik tu. Datang Abdullah bin Ubay ni datang pada Nabi, ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah, imamkan sembahyang jenazah untuk bapa aku ni. Nabi benung kejap. Munafik ni. Sebab susah orang munafik tuan-tuan. Sebab perangai Abdullah bin Ubay ni nak tahu apa? Dia pakai serban, pakai jubah. Dia sembahyang ala tausiah tu. Sembahyang waktu dia datang dulu tuan-tuan, belakang ni. Ni kat belakang ni nombor satu. Tu perangai Abdullah bin Ubay. Kita maknanya tak cerita orang kafir dah. Cerita ni di kalangan kita ni munafik tu. Sebab itu Nabi pun susah tuan-tuan. Kalau orang munafik ni berada di kalangan mereka cukup susah. Para sahabat ataupun kita sendiri bertanya, kenapa Nabi tak potong je leher orang munafik ni? Nabi kata apa? Aku tak mau nanti orang lain akan kata bahawa Nabi ni pembunuh para sahabat. Nampak? Sebab apa? Kepura-puraan mereka ni. Cantik saya kata tadi kan. Sembahyang boleh, Tok Siap pun datang lambat. Pak Imam Pak Bilal datang lambat. Tapi Abdullah bin Ubay dia datang dulu. Dia tunjuk punya ni. Sampai dia mati tu tuan-tuan, Nabi kata okeylah aku sembahyangkan. Datang Saidina Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, tak boleh Rasulullah, kan Abdullah bin Ubay ni munafik. Nampak kan? Nampak tak? Nabi ni cukup toleran tuan-tuan. Dan kita boleh ambil pengajaran lah. Kita boleh ikut mana-mana sebenarnya. Situasi itu mungkin berlaku ketika ini. Pentas berbeza, tetapi situasi mungkin berlaku. Mati orang macam ini, boleh ambil ikut jalan Nabi sembahyang boleh. Nak jadi macam Sayyidina Umar pun boleh juga, tak sembahyang lantak. Tapi kalau dalam kitab fiqh lah kita baca, orang munafik ni, jangan cakaplah munafik, gelar munafik betul tu, yang tak sembahyang tu pun. Ya tak sembahyang Jumaat tu munafik lah. Dah jelas tak sembahyang pun.
Kalau dalam kitab-kitab turun semua kata hendaklah mayat-mayat ini dihantarkan ke dalam hutan, diberi makan anjing-anjing. Naudzubillah. Gitu, dalam kitab cukup tegas. Tak percaya bacalah kitab-kitab semua kata begitu. Tapi kita ada toleran betul. Nabi kata tak apa wahai Umar, sama ada aku sembahyangkan ataupun berdoa untuk Abdullah bin Ubay ini tetap tidak akan merubah kedudukan dia, title dia orang munafik. Sampai turun ayat Quran dalam surat Taubah ayat 40. Apa Allah Ta'ala sebut? Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah lan yaghfirallahu lahum. Apa Allah Ta'ala kata? Wahai Muhammad, sama ada kau minta ampun ataupun tidak orang munafik ni. Minta ampun ke kau tak minta ke? Ataupun kau minta 70 marrah, 70 kali pun Allah Ta'ala. Kau mintalah 70 kali. Allah kata apa? La yaghfirallahu lahum. Nescaya sekali-kali Allah Ta'ala tak akan ampunkan. Nampak? Lan kan betul? Yang belajar lan kan? Selama-lamanya. La yaghfirallahu lahum. Bukan lam, tak ada. Allah Ta'ala terus cakap lan, tuan-tuan. Artinya munafik tak boleh bagi muka. Nabi sembahyangkan juga. Setengah riwayat mengatakan Nabi tak sembahyangkan, tapi Nabi doakan aja. Ada riwayat mengatakan begitu. Tapi tak apalah, yang penting Nabi pergi juga. Nabi kata apa pada Umar? Aku buat ni kerana aku nak menjaga hati anak dia. Nampak tak? Ini juga salah satu dakwah ni. Kalau orang mungkin tak kenal dengan agama lagi, tak faham agama, kita boleh ikut cara Nabi ni. Kita nak ambil hati saudara mara dia, anak dia yang baik-baik tu. Mungkin kita tak pernah nampak lelaki ni sembahyang Jumaat ke misalnya, tapi dengan apa, cara niat berdakwah tuan-tuan. Lepas Nabi sembahyang, turun lagi ayat 84. 84 surat Taubah turun. Allah Ta'ala tegur Nabi sembahyangkan. Nah, Allah Ta'ala kata apa? Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan sekali-kali sembahyangkan orang munafik ini selama-lamanya. Wala takum ala qabrihi. Jangan berdiri pun, jangan uruskan mayat dia. Nampak? Begitu sekali kan Allah Ta'ala sebut. Nabi tegur. Siapa yang sebut dia tak bagi asalnya? Umar. Batu Umar ni saya kata orang yang banyak pendapat dia diterima oleh Allah Ta'ala. Turun wahyu pun bertepatan dengan pendapat Sayyidina Umar. Bukan dalam kes ni aja. Betul, Umar ni hebat. Maka tuan-tuan, sejak lepas je turun ayat itu, maka Rasulullah catatkan nama-nama munafik ni. Dalam satu senarai pakcik. Ni orang ini, tapi dirahsiakan. Nabi dengan seorang yang menyimpan rahsia ni. Siapa dia? Uzaifah al-Yamamah. Betul? Dia simpan. Para sahabat lain semua tak tahu. Nabi dengan Uzaifah ni aja yang tahu. Simpan. Sebab ini apa? Ini rahsia kerajaan ni. Tuan-tuan, sebab tu dan pun nak sumpah, betul tak? Wallahi wa tallahi, saya akan simpan, betul tak? Tak akan membocorkan rahsia kerajaan. Itu rahsia kerajaan tu penting. Sebab Nabi tak mahu para sahabat nanti bertindak apa? Sembrono. Tak boleh, simpan. Nak sembahyang aja, Nabi tunggu Huzaifah al-Yaman. Tunggu. Tengok ada tak orang dalam senarai, tak ada on sembahyang. Kalau tak ada, Nabi pergi, tak jadi sembahyang. Omar pun datanglah. Omar ni kata begitulah dia. Dia nak tahu juga. Wahai Huzaifah, tunjuk aku. Siapa rat? Tak boleh ni kau. Aku bocorkan masuk ISA ni. Tak boleh. Bahaya. Dia simpan. Tolonglah, aku nak tahu. Kenapa kau nak tahu, wahai Omar? Aku nak tahu nama aku ada dalam tu ke? Gitu rupanya kan. Tuan-tuan ada begitu ke? Tuan-tuan nak tanya, siapa tu? Nak mengenalkan orang aja kan? Tak. Tapi Omar tengok tuan-tuan, dia takut nama dia tersenarai dalam golongan manusia-manusia munafik. Gitu sekali. Dah tak ada, lega dia. Padahal dia 10 orang sahabat yang dijamin syurga oleh Allah Ta'ala. Masih lagi nak tahu juga, takut. Sebab itu kalau kita lihat Omar ni, anak dia Abdullah bin Umar ni, kalau baca Quran mesti menangis. Tu Omar yang dikatakan orang yang gagah,
Musuh takut gerun dengan dia. Lentok tuan-tuan bila baca Quran. Takut gerun dengan Quran ni. Dia selalu menangis. Sebab apa? Dia bila sebut baca ayat-ayat munafik ke, Yahudi ke, dia akan balikkan pada dia. Dia anggap dia itulah Yahudi, dia anggap dia itulah munafik. Dia akan rasa terserak apa terasalah dia Quran tu tuan-tuan. Nak baca gitulah. Tuan-tuan janganlah baca bila baca Yahudi ini Yahudi. Aku bukan Yahudi. Walan tarda ankal yahudu walan nasara. Nangis Umar. Padahal Yahudi itu orang yang macam Yahudi pun Yahudi. Betul tak? Sama. Bersekongkol dengan Yahudi, bersekongkol dengan Akko. Yahudi lah tu. Sama. Tak boleh sebenarnya. Dalam hal apa pun, satu perkara pun tak boleh bersama dengan orang Yahudi ni. Sebab Allah Ta'ala dah jawab dah dalam Quran. Mereka ni tidak akan, dia mesti menipu je. Allah mereka ni tidak akan reda kepada kita tuan-tuan. Itu kita lihat. Akhirnya bila Nabi SAW wafat, Omar pula Omar punya time pula. Macam mana kita tahu dia buat. Begitu juga, dia tak akan sembahyang selagi Huzaifah Al-Yaman tak datang. Tu dia akan tunggu. Busuk mayat Satu kali dia tunggu, mungkin Huzaifah tak datang-datang, dia nak sembahyang baru angkat takbir, nak sembahyang lah, tiba-tiba Huzaifah datang. Datang juga. Ingat tak datang, bawa senarai nama. Dah baca, taklah bawa begitu, dah baca kat rumah tadi. Dia datang sebelah Umar, dia cubit Umar. Bila cubit Umar faham orang munafik ni, cabut dia. Gasak lantak lah kau nak bagi, kau nak uruskan jenazah ni ataupun tidak tuan-tuan. Nampak? Tu ketegasan Sayyidina Umar. Dan kita lihat, saya kata dia apa? Benda iman ni. Kadang-kadang kita lihat, kadang-kadang mak bapaknya tak elok, anaknya elok. Betul tak? Masalan, wadaraballahu masalan imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Nampak? Allah Ta'ala buat perumpamaan, betul tak? Macam siapa? Isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut. Kanata tahta abdaini as-salihaini. Dua-dua ni, siapa? Isteri Nuh, isteri Lut ni di bawah jagaan dua hamba yang soleh, betul tak? Tapi boleh jadi kafir tuan-tuan. Ini sebab tu saya kata, nak bagi orang terbuka hati, nak merubah ni bukan kerja. Kau jerit lah, ubah oi, kali ni ubah. Tak ada. Boleh kata tak ada. Tapi usaha kita tu, mudah-mudahan kita berdoa mereka berubah kepada petunjuk agama ni. Allah Ta'ala punya kuasa. Sebab tu saya kata, kau nak nangis macam mana, tak boleh. Allah Ta'ala dah takdirkan, Allah Ta'ala dah tentukan tuan-tuan. Tengok, tapi berbeza dengan dua bapa munafik ni. Dua-dua anaknya orang beriman. Betul tak? Macam anak siapa? Anak Abi Rabi' beriman, Abdullah bin Abi bin Salul pun beriman. Yang anak Abi Rabi' ni pula mati dalam peperangan Yamamah. Mati, tak sempat mandi hadas. Baru kahwin, pengantin baru, lepas projek, jihad, keluar terus. Pakai baju sarung, tak sempat mandi tuan-tuan. Tak sempat mandi, mati dalam peperangan. Ni di kisah cerita yang terkenal ni. Mati tak sempat mandi hadas. Macam mana? Tak apa, mati syahid juga. Tuan-tuan yang kena mandikan hadas. Orang macam ini, bukan dia kan. Macam Abdullah pun mati juga dalam peperangan, mati syahid. Ini kisahlah, ini pengajaran pada kita. Dan kita kena berhati-hati. Itu saya kata, bahawa orang munafik inilah pemecah belah kepada agama, dan kadang-kadang mereka sanggup gunakan nama agama. Sebab tu hujah kita bila kata orang sibuk, tadi jumpa saya tu, mereka kata kalimah Allah ni, saya kata siapa mulakan? Siapa yang bagi kebenaran Bible Indonesia masuk sini berbahasa Melayu? Siapa bagi? Dia terus tak cakap. Dia ingat kita ni duduk kampung, duduk buat katak batu burung. Kita tak tahu, dia ingat siapa 2011 yang bagi ni? Saya kata sampai kali sudah timbul. Dia nak tunjuk orang lah tak? Macam orang kentut dalam teksi. Itu cerita Ustaz Nasruddin. Begitu. Dia tak ngaku betul, tapi dia lupa satu hari dia akan mengaku. Terngaku. Dia tak sedar. Kata orang pencuri, kat kepala ada benda yang dia curi, dia lupa. Pencuri, kat kepala dia ni
emas yang dia apa yang dicuri. Kan bengong tu. Bahaya ni. Macam cerita orang mancing, tahu orang mancing? Mancing dalam apa? Dalam baldi. Mancing dalam baldi. Itulah. Kita ni kadang-kadang kata orang tak betul, gila kita kadang lagi gila rupanya. Rupanya kita lagi goblok. Wah, kau tak betul. Rupanya kau yang goblok kita. Kita yang goblok sebenarnya. Nak dengar tak cerita ni? Dengar. Satu hari orang gila dia ambil baldi ya. Dia isi air paip 3 suku tinggi. Dia isi air paip. Air paip tak ada ikan kan? Tapi orang gila dia ambil pancing, dia ambil betul udang tu. Dia beli udang kat kedai akar tu, dia pancing dekat baldi. Tiba-tiba lalu orang tak gila. Engkau mancing dalam baldi ni ada ikan ke? Dia kata. Ada. Sekali orang gila tu kata apa? Apa pula bodoh kau ni? Dalam baldi mana ada ikan? Gila betul kau ni. Jadi goblok. Yang itu lagi goblok rupanya. Dalam baldi mana ada ikan? Kau tanya lagi apa orang tu orang gila. Ni kadang-kadang kita begitu pakcik. Kita rasa orang ni padahal kita lah yang bodoh-bodoh gila. Dalam baldi mana ada ikan? Nak dengar lagi satu cerita orang gila? Orang gila panjat syabas punya apa air tu tangki, tak bunuh diri. Polis datang, turun. Bomba datang. Bomba bawa apa? Tangga naik tu. Kau naik, aku terjun. Orang gila tu kata. Aku nak terjun ni. Turun balik. Tak boleh. Macam mana? Polis semua dah kumpul. Dah siap tilam banyak. Takut dia terjun. Macam mana nak buat ni? Orang satu kata, ada satu orang kata, ada orang nak ni, Datuk, dia panggil polis nak selesaikan ni. Tapi orang tu gila juga. Tak apalah asalkan dia turun. Tak kira siapa panggil, cepat panggil. Orang gila tu datang. Orang gila tu datang, dia bawa apa? Bawa pisau belit. Pisau belit. Dia tunjuk pada siapa? Orang tu, apa boleh orang ni? Bawa pisau belit ni. Kau nak turun tak? Dia kata. Dia orang gila. Engkau tak turun, aku tebang. Mana boleh? Aku terjun. Terjunlah kalau berani, kata dia. Dia gila. Dua-dua gila tuan rupanya. Kau tak terjun, aku terbang. Dia dah fakut. Betul. Sebab apa tuan? Betul-betul orang tu buat. Dia tenyeknya ni pisau, berdarah-darah. Dia tengok orang tu, nampak ni darah. Aku buat betul. Udah gerut dia. Tak ada terbang betul lah. Gila. Dia tak fikir panjang tahu tak? Dia pun turun takut. Padahal pisau belit mana dia boleh potong kat tu tiang sabas tu. Kan gila je, dua-dua semua gila. Yang datang pun orang yang terpaksa membenarkan orang gila, tuan-tuan. Betul. Orang gila ni kena penyelamat juga. Jadi begitulah. Jadi terpaksa turun. Kau tak turun, aku potong ni. Pasal pisau belit je. Pisau belit mana boleh potong besi syabas tu tinggi tu. Sebab dah gila, tuan-tuan, manusia ni akan jadi meracau. Dan yang tidak logik, sampaikan menakutkan orang Melayu bahawa Cina akan perintah ni. Ni lagi satu ditiupkan semangat-semangat begini. Sedangkan fakta tidak menunjukkan begitu. Kalaulah bersatu dua kumpulan Cina ni, tak kira lah yang di Lawan ke yang Bangkang ke, kalau mereka semua bersatu pun kerusi mereka tidak sampai pun 100. Tak boleh bentuk kerajaan. Tapi ditakut-takut. Cina perintah, nampak tuan-tuan. Tengok. Sedangkan sekarang ni mereka pun tak bersatu betul. Jadi 2-3 pun tak. Lagilah tak dapat. Jadi mana? Cuma kerja apa? Nak menakut-nakutkan orang-orang Melayu. Ini kerja manusia ni nak memecah belahkan masyarakat. Macam-macam sentimen. Ingat ya tuan-tuan, akhir sekali saya nak ingatkan diri saya dan tuan-tuan, Nabi kata apa? Bahawa dosa kita meniupkan semangat perkauman, cintakan pada bangsa dengan membenci bangsa lain. Itu haram. Tapi kalau saya kata cinta pada bangsa untuk memupuk juga semangat apa? Kesatuan umat seluruhnya, itu adalah macam cantik dituntut oleh agama. Betul? Ya Allah Ta'ala sebut li ta'arafu tadi. Tapi kalau semata-mata orang Melayu gini mesti orang Melayu, orang lain tak boleh. Tak boleh. Haram ya. Nabi sebut apa? Man tahta, hadis riwayat Imam Muslim, man mata tahta rayatin immiyah, siapa yang mati
memperjuangkan ataupun kebutaan, panji-panji kesesatan perkauman ni, yad'u asabiyah wa yansuru asabiyah, mata ataupun kitlatun jahiliyah, maka dia mati jahiliyah. Mati jahiliyah ni maknanya mati apa? Mati sesat lah, mati orang tak ada agama, tuan-tuan. Jadi rugi. Jadi itu peringatan bagi kita. Saya kata tadi, kita orang Melayu, fitrah kita sayang orang Melayu, tapi jangan jadikan itu sebagai pengabaian kita untuk menolak ataupun alasan untuk menolak bangsa asing. Tak boleh. Itu hakikat. Kita tak boleh guna kepala otak kita sendiri. Sebab itu sampai sekarang penyatuan Melayu tak akan berlaku sampai kiamat. Selagi tak ikut formula Allah Ta'ala sebut dalam Quran ini, orang Melayu Islam akan berpecah belah. Ya, tuan-tuan, itu kerana inilah jaminan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Innallaha yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum salasan. Allah Ta'ala redha kepada kamu dalam 3 perkara. An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Kamu beribadat pada Allah, jangan menyekutukan Allah. Wa an ta'tasimu billah bihablillah wa la tafarraqu. Berpegang teguh dengan tali Allah, jangan berpecah belah. Artinya berpecah belah ni haram hukumnya. Ya. Wa antunasihu ma wallahullahu amrakum. Hendaklah kamu taat setia kepada mana-mana orang-orang yang telah Allah Ta'ala berikan kekuasaan pada dia untuk kamu taati. Ya, itu Allah Ta'ala datang meredakan kita nanti, insya-Allah, tuan-tuan. Jadi setakat itu saja. Insya-Allah kita akan tunggu pada masa akan datang. Ada apa-apa? Itu Haji ya. Ya. Zaman Nabi dulu. Ya. Ada orang munafik, ramai pula. Ya. Tapi dalam konteks sekarang, macam mana? Munafik dalam keadaan sekarang. Perangnya macam tu juga. Nabi dalam masyarakat kita. Ya. Itu saya kata tadi, Ji. Pentas dia lain. Tapi sifat dia perangai sama. Sebab setiap sejarah Nabi, sunnah Nabi, sirah Nabi itu semua tu Allah Ta'ala bagikan pengajaran kepada kita, tunjukkan pada kita bahawa dia akan berlaku sampai bila-bila. Cumanya dulunya kalau naiknya unta je, saya kata ya, kenderaan juga, betul. Kalau dulu saya kata Abil Rabi' tu dengan cara dia. Saya kata Abil Rabi' ni, saya kata apa dia? Memang orangnya suka berderma. Orang aku Islam je, betul saya kata dia. Sama juga. Tapi saya tak nak kata mana-mana pihak dah. Cuma yang macam itulah perangai ni, saya kata tadi. Dia kata, dia claim macam-macam. Aku ni Islam, aku ni juga memperjuangkan Islam. Aku juga sembahyang, dia kata. Sama macam Abdullah bin Ubay tak? Sama. Sebab itu dia panggil dia Rabi' ni berani panggil Nabi, suruh rasmikan, betul. Sebab Nabi pun nak tu, nampak tu. Nabi pun nak sembahyangkan. Tapi Nabi berhati-hati. Nabi bukan tak tahu. Dia tu memang cakap aja. Dia kata Islam sampai bina masjid, tapi sebenarnya ada perkara yang lain. Sama je. Cuma keadaan dulu lain, sekarang lain. Tapi tingkah laku ataupun peranan mereka itu sama. Manusia itu begitulah. Sebab itu saya kata, tuan-tuan, sejarah sirah Nabi tunjuk semua lengkap, begitu lengkap. Tuan-tuan nak tanya apa aja semua ada. Sampai kalau orang kata, dulu saya kata, betul kan? Sampai ke peringkat nak pilih siapa ni, dua-dua Cina, saya kata. Sejarah pun tunjuk, betul tak? Nak tuan-tuan nak pilih Abu Talib ke nak pilih Abu Lahab? Dah ditunjukkan. Tu kita kena kaji dan kita akan dapat keputusan, insya-Allah. Tu saya mampu saya jawab lah. Ya, tapi memang ada karakter-karakter itu akan tetap ada sampai hari kiamat, munafik ni. Sebab dia terkandung dalam ayat. Sebab Allah Ta'ala yang saya sebut tadi, yang Nabi kita ni jangan, bukan perintah tu untuk Nabi je, kena ingat ya. Orang munafik maknanya sampai kiamat pun, kalau jelas dalam ayat yang saya baca tadi tu, jangan uruskan jenazah dia, maknanya sampai begitu, betul. Tu ayat Quran sebut. Sedangkan Quran ni sampai hari kiamat. Maknanya apa? Karakter manusia macam siapa? Abdullah bin Ubay, Abi Rabi' ni sampai kiamat ada. Dan relevan lah Quran ni tadi, betul tak? Digunakan. Ada. Ya, kepura-puraan. Sebab tu, tapi munafik ni tak jelas lah. Kita susah, sebab tu saya pun tak ada nak tuduh siapa-siapa, saya kata. Tapi tetap ada. Ya, tetap ada, tuan-tuan. Kita
macam-macam. Kita boleh nampak pada kasarnya lah. Cara kasarnya kita nampak. Oh macam ini. Agaknya macam Abdullah bin Ubay orang ni. Itu. Tapi taklah kata bin Ubay. Tapi Abdullah bin Ubay macam itu. Jadi lebih kurang nak belit-belit macam mana? Payah juga dia cakap ni. Yang jumpa saya kata kami tak Islam ke? Nampak je. Sampai dia boleh claim begitu. Padahal saya tak sebut. Sampai saya kata tak Islam tu macam itu. Dia nak cakap macam mana lagi? Nak belit macam mana? Dia tolak semua, tolak. Bila kita sebut Quran je 2 dalil ni tak boleh terima. Padahal bagi saya paling senanglah nak dakwah dengan orang Islam kerana mereka beriman dengan Quran. Bagi dalam Quran senyaplah. Apa nak bantah-bantah lagi? Dengan kafir susah, dia tak guna Quran ni. Itu you punya kitab lah. Kami mau logik akal kami. Kenapa you sembah Allah? Tentu cari hujah lain. Tapi orang Islam ni sami'na wa ata'na. Saya yakin kalau orang beriman ni baca Quran dia dengar, tak payah nak banyak cakap. Tapi dah perangai munafik dia akan petikan. Ya kan? Banyak soal. Wa yaskhatu lakum salasan. Nabi kata di antara 3 perkara yang Allah Taala benci apa? Qila wa qala. Banyak tanya ya. Banyak tanya macam perangai siapa? Macam Yahudi, dia sampai nanti Nabi bagi jawab, oh iya ke? Okey tak apa. Nak dia nak gitu. Sampaikan jangan buat perintah Allah Taala. Macam Allah Taala perintahkan mereka apa? Sembelih sapi betina, betul? Dia tanya lembu macam mana? Sampaikan dia tak boleh jawab, tak boleh nak tanya lagi. Padahal apa? Dia tak nak buat. Degil ni. Macam tu perangai juga Yahudi macam tu. Macam tu. Tanya. Relevan ke? Sesuai ke? Dia boleh tanya Allah Ta'ala gitu tuan-tuan. Na'udzubillah lah. Kita jangan tergolong orang macam itu. Soalannya mampu tak buat itu lain. Tak mampu buat, belum mampu, okey itu lain. Kita boleh ada teransur lagi. Tapi jangan kau tolak, buang terus. Itu tak boleh lah. Sebab itu memang Allah Ta'ala punya perintah ya. Okey tuan-tuan, sekarang itu saja insya-Allah. Saya mohon maaf tersalah ataupun tidak sependapat dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan sentiasa berikan rahmat kepada kita, berikan hidayah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum.